Media sosial telah menjadi sebahagian besar dari kehidupan kita dan kadang-kala kita sendiri tidak sedar berapa banyak masa telah dihabiskan untuk meneliti feeds kita. Ini adalah perkara terakhir yang kita lihat sebelum tidur dan merupakan perkara pertama yang kita periksa ketika bangun tidur. Kajian mendapati bahawa media sosial mempengaruhi kesihatan mental kita bergantung kepada bagaimana individu itu menggunakan platform media sosial. Terdapat 5 langkah mudah menggunakan media sosial. Langkah yang pertama, kurangkan masa dalam talian. Langkah yang kedua, kawal feeds media sosial anda. Langkah yang ketiga, create a balance. Langkah yang keempat, lakukan perkara yang anda gemari. Dan langkah yang terakhir, luangkan lebih banyak masa dengan rakan di luar talian. Oleh kerana tidak mungkin anda dapat keluar dari media sosial sama sekali, menetapkan had masa di telefon anda dapat membantu. Dengan telefon, anda dapat mengesan dan memantau masa yang anda habiskan di telefon dan juga platform sosial. Anda bahkan boleh menetapkan had masa untuk menggunakan aplikasi seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Anda juga akan diberitahu ketika waktunya hampir habis dan anda akan diingatkan untuk menutup aplikasinya. Berikut merupakan cara-cara untuk menetapkan had aplikasi. Jangan bawa telefon ke tempat tidur dan pastikan telefon berada dalam mood senyap. Ini kerana apabila kita mendengar bunyi dengungan, bip dan ringin berterusan dari telefon anda yang memberi amaran kepada anda akan mesej baharu. Matikan pemberitahuan ataupun notification dapat membantu anda mendapatkan kembali kawalan masa dan juga fokus anda. Gunakan jam lonceng untuk menggantikan penggera di telefon bimbit anda. Sudah menjadi kebiasaan ramai antara kita yang suka tengok telefon bimbit atas katil sebelum tidur, melayan media sosial dan sebagainya menerusi telefon. Sebenarnya tabiat ini jika dilakukan selalu dengan kerap boleh memberi kesan buruk dan membahayakan kesihatan diri. Antara 5 kesannya ialah merosakkan mata, mengakibatkan tidur terganggu, mengalami tekanan, meningkatkan risiko kanser dan menjadi semakin pelupa. Anda tidak memerlukan pengesahan ataupun validation media sosial untuk gembira. Media sosial telah mewujudkan idea kebahagiaan dan kepuasan yang salah. Ini kerana tidak ada yang ingin berkongsi saat-saat buruk dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang mahu berkongsi kesilapan maupun kegagalan mereka. Oleh itu, media sosial menjadikannya seolah-olah semua orang selalu berjaya, bahagia dan puas sepanjang masa. Tetapi, bagaimana jika tiba-tiba konsep yang memberi kita kepuasan dalaman secara luaran kini menjadi negatif? Pengesahan media sosial untuk merasa puas dengan diri sendiri memberi kesan negatif kepada kesihatan mental kita. Apa yang berlaku apabila anda berhenti meminta persetujuan orang ramai di media sosial? Yang pertama, anda dapat menjalani kehidupan yang sebenar, mendapat keyakinan dan dapat mengembangkan fikiran. Berhenti mengikut akaun yang membuat anda berasa tidak selesa. Sekiranya anda membandingkan tubuh, rumah atau gaya hidup anda dengan pengaruh instan yang sempurna dan itu tidak membuat anda merasa baik, berhenti ikuti mereka. Pastikan orang dan jenama yang anda ikuti di Instagram sesuai dengan apa yang penting bagi anda dan mendapat nilai positif daripada mengikutinya. Setiap orang mempunyai hak untuk tidak mengikuti sesiapa walaupun kawan baiknya sendiri. Tidak mengikuti kawan kita di media sosial tidak bermakna bahawa anda tidak berkawan dengan seseorang itu. Ini kerana setiap orang berhak menentukan apa yang muncul di media sosial mereka. Mutekan kata kunci yang mengganggu anda. Jika anda tidak dapat berhenti mengikuti seseorang kerana persahabatan, gunakan butang mute di aplikasi Instagram dan juga Twitter untuk sembunyikannya dari feeds anda. Sekiranya ada sesuatu yang membuat anda sentiasa merasa tertekan, sembunyikannya dari timeline anda. Sebagai contoh, anda boleh mematikan kata kunci di Twitter yang menyembunyikan kata, frasa, nama pengguna, emoji atau hashtag tertentu dari garis masa anda.
Anda boleh memilih untuk mematikannya selama-lamanya atau hanya untuk waktu yang terhad, yang sangat berguna semasa acara dunia atau kitaran berita yang boleh menjadi luar biasa dan sukar dibaca. Ikuti akaun yang memberi inspirasi yang membuat anda berasa selesa seperti Instagram dan TikTok. Berhenti mengikuti sebarang akaun yang membuat anda merasa kurang senang. Penting juga untuk menambahkan beberapa akaun yang membuat anda merasa baik seperti mengikuti akaun lucu, penceramah motivasi, akaun perjalanan yang indah atau juga akaun yang mengisi suapan anda dengan petikan inspirasi. Aplikasi TikTok dipenuhi dengan setiap jenis kandungan yang pernah Adam bayangkan. Tetapi sangat memuaskan untuk mengetahui bahawa ada orang di sana yang berjuang untuk menyebarkan kesedaran tentang kesihatan mental dan menjadikan keutamaan. Berikut merupakan contoh-contoh akaun media sosial yang boleh diikuti. Buat keseimbangan antara menggunakan media sosial dan fokus pada apa yang ada di hadapan anda. Luangkan masa untuk berhubung dengan orang yang anda sayangi bukan hanya melalui teknologi tetapi juga melalui interaksi tatap muka. Ini akan membantu anda memperhatikan perkara yang nyata dan paling penting bagi hidup anda. Jangan keluarkan alat elektronik semasa makan dan memberi alasan untuk tidak menggunakannya semasa sedang berjalan bersama orang lain. Ini dapat memperbaiki hubungan baik dalam talian dan juga luar talian. Jauhkan perhati anda dari pandangan atau di ruangan lain ketika sedang melakukan kerja, terutama sekali ketika sedang belajar atau bercakap dengan orang lain sehingga kita dapat hadir sepenuhnya dan fokus. Gunakan aplikasi WhatsApp Web atau Telegram Web supaya anda dapat berkomunikasi tanpa memegang telefon bimbit. Sekiranya anda suka memasak atau membakar, gunakan media sosial untuk mencari beberapa resepi yang mungkin ingin anda cuba. Sebagai contoh, mencari resepi untuk membuat kek di YouTube. Selain itu, bersenam adalah sangat penting untuk memastikan diri anda positif dan melepaskannya endorfin dan memberi anda rasa gembira juga. Jadi, gunakan media sosial untuk melihat beberapa video senaman urutan yoga atau latihan regangan untuk memastikan anda kekal aktif. Gunakan saluran media sosial anda untuk menjangkau dan melihat bagaimana keadaan orang tersayang, berkongsi kisah dan foto peribadi mengingatkan anda tentang orang-orang yang penting dalam hidup anda. Tetap berhubung dengan rakan dan keluarga anda sama ada mereka tinggal berdekatan atau di seluruh dunia. Luangkan masa setiap minggu untuk berinteraksi di luar talian dengan rakan dan juga keluarga. Cuba matikan telefon anda ketika sedang berkumpul atau berada di luar bersama keluarga anda. Sekiranya anda tidak merasa ada orang yang dapat meluangkan masa, hubungi kenalan anda. Banyak orang lain merasa tidak selesa untuk membuat rakan baharu. Oleh itu, jemput rakan untuk makan tengah hari atau menyertai anda untuk minum kopi. Cuba untuk berinteraksi dengan orang yang anda tidak kenali. Jauh dari skrin anda dan berhubung dengan orang yang anda jumpa di tempat-tempat awam. Sebagai contoh, sedang menaiki pengangkutan awam, ketika berada di kedai kopi maupun di kedai runcit. Sebagai tambahan, lakukan senario semak kesihatan mental dengan kerap untuk meningkatkan kesihatan mental anda. Sekian daripada kami. Terima kasih.